Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, memang perkara biasalah bagi orang perempuan untuk memakai atau mewarnakan kuku, okey, sama ada menggunakan pewarna kuku sintetik ataupun menggunakan inai. Okey. Uh, jadi pewarna kuku dan inai ini boleh melekat pada kuku dan apabila terkena air dia tidak akan tertanggal lah. Okey. Dan apakah jenis sebatian yang terdapat dalam pewarna kuku ataupun inai ini? Okey. Sebatiannya adalah sebatian covalent. Okey. Dan terdapat daya tarikan antara molekul-molekul pewarna tersebut lah, iaitu bila kita tahu dia sebatian covalent, jadi antara molekul dia, tarikan dia adalah tarikan van der Waals. Okey, kenapakah pewarna kuku ni, maksudnya bila orang perempuan pakai pewarna kuku, dia tak ada masalah untuk mandi apa, tangan dia basah ke, nak membasuh pakaian, membasuh pinggang mangkuk ke, jadi pewarna tu kekal di jari dia. Okey. Kalau letak mungkin benda lain, dia mudah tertanggal kan, tapi dia lekat di situ. Jadi kenapa? Okey, satu, bila kita tahu, kita kaitkan dengan sifat sebatian covalent lah, iaitu sebatian covalent tidak larut dalam air. Jadi pewarna kuku ataupun inai tadi sebatian covalent, jadi dia tidak akan larut dalam air. Dan bila tidak larut dalam air, maksudnya molekul air tidak tertarik kepada molekul pewarna. Jadi molekul pewarna tu tidak terurai, tidak pecah. Okay, dan molekul air pun H2O pun masih H2O. Jadi dia berasingan lah, separate macam tu. Dengan itu dia tidak tertanggal. Okay. Okay, kemudian sama jugalah dengan situasi lain, mungkin cat pada kayu kan, cat kayu, varnish pada kayu, shellac, semua tu. Jadi konsep dia sama. Okey, dia adalah sebatian covalent dan tidak tertanggal sebab sifat sebatian covalent terkaitkan dengan situasi itu adalah dia tidak larut dalam air, tidak terurai dalam air. Okey. Kemudian situasi-situasi lain yang berkaitan dengan ikatan kimia. Okey, contoh apabila rambut kita basah, dia akan macam melekat antara satu sama lain. Bila kering, rambut kita macam terpisah kan, kita sikat, dia tidak bergumpal macam tu. Tapi bila basah, dia akan bersentuh antara satu sama lain. Okay, sebab apa? Sebab bila basah, rambut tu, sel kita jadi dibina oleh protein lah. Jadi semasa dia kering, rambut kita tu, molekul protein membentuk ikatan hidrogen antara molekul protein yang lain. Tapi bila basah, jadi atom hidrogen pada protein tu akan membuat ikatan, kita panggil ikatan hidrogen dengan molekul air, dengan oksigen yang ada pada molekul air. Okay, jadi apabila membentuk ikatan, dia akan tertarik antara satu sama lain. Ini menyebabkan rambut bergumpal ataupun melekat antara satu sama lain. Okay. Sama juga bila kita memegang kertas contohnya, ataupun kamu perasan tak bila orang membilang duit ke, duit kertas kan, ataupun bilang kertas, dia suka letak sekejap-sekejap letak jari dekat lidah dia. Itu cara lama lah, nampak kotor sikit. Sekarang mungkin dia letak jari dia dekat sponge yang dibasahkan, yang dilembabkan. Jadi itu memudahkan dia mengira kertas. Sebab kertas tu, kita tahu kertas diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi kertas tu dia adalah selulosa lah. Jadi dekat dia ada atom oksigen, ada atom hidrogen. Yang penting hidrogen tu. Jadi atom hidrogen yang ada pada kertas tu, bila tangan kita kering, dia tak ada ikatan sebab tangan kita tak ada apa molekul oksigen apa.
Kalau ada pun daripada udara mungkin sikit. Jadi bila tangan kita basah, jadi air yang ada pada permukaan tangan kita tu H2O. Jadi hidrogen daripada selulosa atau kertas tadi akan tertarik kepada oksigen yang ada dalam air dekat tangan kita. Jadi dia membentuk ikatan hidrogen dan dia akan melekat. Jadi dia memudahkan kita membilang kertas lah. Jadi ataupun kita menyelak muka surat buku, jadi dia tidak akan terlepas. Okey. Sama juga pada permukaan tadi cikgu kata dia selulosa tu hidrogen, dia juga ada oksigen, jadi oksigen akan tertarik pada hidrogen yang ada pada air tu juga. Jadi dia ada ikatan hidrogen tu sama ada antara oksigen dekat selulosa tu dengan hidrogen pada air, ataupun hidrogen pada selulosa dengan oksigen pada air. Dua-dua tu adalah ikatan hidrogen, jadi dia menyebabkan dia tertarik melekat antara satu sama lain lah. Okey. Satu lagi situasi, kamu perasan tak bila kamu, contoh mak kamu suruh ambil makanan sejuk buku daripada freezer, ayam yang dalam freezer ke, ataupun ice cube daripada freezer ke, ais ketul ke, mak kamu nak masak ke, nak macam air kan. So kadang-kadang masa kamu ambil tu, tangan kamu basah, jari kamu basah, kamu pegang bekas katakan acuan dia mol ais tu, kamu pegang, kamu rasa tangan kamu melekat kepada bekas tersebut. Jangan takut, itu bukan electric shock. Melekat sekejap saja. Okey, sebab apa melekat? Okey, sebab satu, contohlah cikgu kata kamu nak ambil ketul ais yang besar kan, di rumah kita biasa kita bubuh dalam bekas mungkin tupperware ke apa ke yang 4 segi tu. So bila kita pegang bekas tu di luar, kita rasa tangan kita, jari kita melekat pada bekas tersebut, terutama bila jari kita basah. Okey, sebab pada permukaan luar bekas tersebut sebenarnya ada ais juga, udara yang membeku kan, ataupun lembapan artis itu membeku, dia ada ketul ais. Okey. Jadi Okey, jadi ais ada di luar permukaan bekas tadi. Okey, dalam ais tu molekul-molekul air tersusun sepanjang permukaan menghadap luar. Okey. Jadi kita kaitkan dengan ikatan hidrogen juga. Okey, beberapa atom oksigen pada permukaan bekas buku. Okey, maksudnya dalam pada bekas buku tu atom oksigen daripada air tu, okey, membentuk ikatan hidrogen dengan atom-atom hidrogen daripada molekul air lah, daripada air yang kita bubuh tadi lah. Yang penting maksudnya dalam ais yang beku tu ikatan hidrogen antara oksigen dan hidrogen dah terbentuk. Tetapi ada sebahagian atom oksigen yang mungkin tak sempat, tidak membuat ikatan dengan hidrogen. Dia duduk di luar permukaan tu. Jadi bila tangan kita basah, di tangan kita ada H2O. Jadi ada, sebab tadi cikgu kata oksigen yang tak membuat ikatan. Dia tidak ada ikatan apa-apa lagi, dia seorang-seorang. Jadi dia akan tertarik pada hidrogen yang ada pada air pada tangan kita. Sebab tu dia melekat pada tangan kita. Ini konsep dia macam tu lah. Jadi maksud lain kali kalau kamu nak ambil supaya dia tak melekat, tangan kita kena kering lah. Bila kering maksudnya tangan kita tidak ada atom hidrogen, tidak ada air. Jadi oksigen tadi tidak boleh membuat ikatan hidrogen. Ya. Okey. Jadi cikgu harap kamu cubalah menjawab soalan yang cikgu bagi itu. Dan kita akan bincang pada hari Isnin ni. Okey, hari Isnin ni kita akan bincang. Jadi cuba buat yang mana boleh dulu setakat yang boleh. Ya. Untuk soalan yang nombor 2, 3, 4 tu soalan yang markah dia banyak. Itu maksudnya kamu kena jawab. Cikgu tak sediakan ruang, jadi dia bukan turut dia macam essay. So kamu jawab pada muka surat seterusnya. Mungkin buat jawapan nombor 2A. Okey. 4 markah tu biasanya 4. Kalau 4 markah tu 4 poin lah. 3 markah 3 poin. Okey, cuba dulu setakat yang boleh. Nanti bila hari Isnin cikgu bincang, kita akan tambah yang mana yang tak lengkap. Ya.
Jadi kamu boleh rujuk buku teks juga tentang ikatan hidrogen, tentang sebatian. Okey, cikgu harap cubalah, cuba dulu. Okey, nak salin boleh, nak print dan lekatkan pun boleh. Okey kan? So setakat itu dulu. Okey, kita akan jumpa pada hari Senin ataupun nanti bila dah cuba buat tak boleh nak jawab ataupun tak berapa jelas kat mana. Okey, boleh tanya cikgu. Jangan tak faham terus tak mau buat. Tanya bila pun, no problem. Okay, so Assalamualaikum dan take care. Okay, bye.